Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah Allah beri lagi kita kesempatan di waktu malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Syukur sangat-sangat kita dah uruskan kehidupan kita seharian. Waktu ini dah kita nak berehat, sambil kita rehat ni kalau boleh kita jangan lupa pada Allah SWT. Dan Alhamdulillah sesi kita malam ini, Waalaikumsalam, nak membawa kita semua dalam satu perjalanan untuk mencari atau meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Hari ini guru kita adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, merupakan pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat ya? Warahmatullahi sihat, alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah soalan jujur. Ustaz dan juga para penonton semua, siapa kalau boleh jawablah. Pernah tak dengar orang selalu cakap kalau kau nak cari cinta, cari orang yang lebih mencintai kau? Oh, itu satu. Biasa dengar ya. Biasa dengar. Biasa. Ataupun pernah tak rasa macam cinta tak berbalas? Kita suka, kita hantar surat kat orang tu apa semua, tiba-tiba dia kata sorry. Itu lagi banyak dengar. Oh, luka. Pernah terluka tak Ustaz? Setakat ni alhamdulillah. Cinta berbalas. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya rasa kita semua ada pengalaman sebegitu. Dan hari ini sebenarnya kita nak cakap tentang cinta yang subhanallah, saya rasa kita semua sedia maklum orang ini sangat mencintai kita, iaitu Rasulullah SAW. Banyak sangat hadis-hadis yang telah menggambarkan betapa baginda rindu pada kita yang tak berjumpa ni, sangat cintakan pada kita dan sebagainya. Ustaz, sebagai satu pedoman untuk kita lah, nak tahu berapa dalamnya cinta Rasulullah SAW pada kita. Mungkin Ustaz boleh mulakan antara bukti-bukti cinta Rasulullah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebelum kita tidur pada malam ini, Allah izinkan lagi kita ni bernafas. Allah izinkan kita ni kesihatan masih ada pada kita. Dan Allah izin juga pada lidah kita untuk kita banyak menyebut namanya, banyak berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nabi kalau bab kasih sayang kepada umat, tentu sekali tak boleh challenge lah. Tak ada cinta yang mengatasi cinta Nabi kepada ummah. Tak ada. Sehingga kan satu ketika cerita yang kita biasa dengar, Nabi termenung, ada setengah mengatakan Nabi menangis. Nabi rindu pada seseorang. Kita menangis malam-malam, mungkin putus cinta, barangkali cinta tidak berbalas, barangkali nangis, kita dah tengok surat koyak dah separuh. Jadi kita pengalaman kita berbeza. Kita menangis mungkin situasi yang tak sama dengan Nabi. Tapi Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi teringat kepada saudara-saudara Nabi. Lalu bila ditanya para sahabat, kenapa begitu? Maka Nabi kata, aku teringat pada saudara-saudara, adik-beradik aku, ikhwan. Maka sahabat berkata, bukan kami ke saudara mara Rasulullah? Tak, Nabi kata, kamu tu asdiqai, kamu tu ashabi, kamu tu adalah sahabat-sahabat aku. Tapi mereka ni ialah ikhwan aku ni, saudara mara aku, adik-beradik aku ni ialah mereka yang tak pernah melihat aku datang kemudian tapi beriman. Kita lah tu. Kita ni pelik kan? Kita tak pernah jumpa Nabi. Mimpi pun bukannya mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa artis. Macam tu lah. Jadi kita tak mimpi jumpa Nabi. Jadi walaupun begitu, tak pernah kita kurang dalam mengasihi Nabi, tak kurang pada mengamalkan apa yang Nabi suruh. Maka Nabi menunjukkan kecintaan yang lebih awal dengan Nabi menunjukkan kasih sayang walaupun kita pada ketika itu di mana. Tak tahu pun 1400 tahun dulu. Jadi kasih sayang begini yang tidak ada tolok bandingnya sayang Nabi pada ummahnya, yang akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Yang kita datang dengan bawa dosa, jumpa Nabi itu nafsi, jumpa Nabi kedua nafsi. Akhirnya Nabi kita yang memberi syafaat. Maka sayang rasanya. Dia bukan sangat sayang, bahkan kita rasa perbuatan yang sangat zalim bila cinta yang luar biasa, tulus mulus ini kita tidak balas dengan cinta juga. Maka wajarlah kita balas dengan cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi ni mungkin kita rasa susahlah Ustaz nak mencinta Nabi macam mana? Nabi dah tak ada. Nak tulis surat pun Nabi pun tak boleh baca surat kita. Memang tak perlu tulis surat. Apa yang Nabi tinggalkan untuk kita? Taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu wahai umatku dua benda. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Itu pun dah tanda sayang.
kita kalau kita tinggalkan pada anak isteri kita sebelum kita meninggal, tinggalkan harta, mungkin kita kata kita tanda sayang kita. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, kalau kita tinggalkan wasiat yang sangat bermakna, jangan sekali-kali kamu sembah selain pada Allah selepas aku tak ada, lagi besar dia punya wasiat yang sangat besar. Maka Nabi, sebelum Nabi meninggalkan kita, Nabi kata apa? Dalam haji wada, Nabi kata apa? Aku tinggal dua perkara. Dua ni kalau kamu pegang selama-lamanya kamu tak akan sesat. Iaitu kitab Allah dan sunnah aku. Jadi ini yang Nabi tinggalkan, tanda kasih Nabi yang tidak pernah kurang, dan tinggal lagi kita terima atau tidak, kita balas atau tidak cinta Nabi yang Nabi tinggalkan pada kita itu dengan cara kita membaca Al-Quran, menghayati maknanya, bertadabbur ayat-ayatnya, dan juga kita mengamalkan hadis yang Nabi tinggalkan kepada kita. Cuba meninggalkan apa yang Nabi minta kita tinggalkan. Cuba buat apa yang Nabi minta kita buat. Bersungguh-sungguh. Bagi saya cuba itu pun dah satu kejayaan sangat besar. Cuba buat. Walaupun kita ni banyak tak buat daripada buat. Baik. Itu antaranya cuba saya catat dulu, tapi alhamdulillah saya kira apa yang Ustaz kongsikan kasih sayang bersalut iman ni merujuk kepada satu hadis, petikan hadis riwayat Bukhari, iaitu baginda SAW pernah menyebut dalam satu hadis, iaitu maksudnya tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dikasihinya lebih daripada ibu bapa dan anaknya serta manusia keseluruhannya. Apa yang Nabi pesan pada kita untuk kita buat atau untuk kita tinggal itu sebenarnya banyak, kita mudah sangat untuk kita buat. Cuma tinggal lagi kita nak buat atau tidak. Jadi seolah-olahnya saya nak sebut ni ada dua tip lah. Dua C. C yang pertama, cuba buat apa yang Nabi suruh buat. Cuba buat apa yang Nabi suruh buat. Okey, baik. Okey, yang kedua, cuba tinggal apa yang Nabi suruh tinggal. Cuba. Saya sebut tu perkataan cuba. Sebab dulu kita mungkin tak mampu terus hari ni nak buat semua. Tapau semua, hari esok malaslah buat, penat. Jadi kita cuba. Maknanya kita buat perkara yang mudah-mudah dulu. Contohnya apa? 4S tadi ya? Boleh. 4S contohnya Nabi sebut ifsya'us salam. S pertama salam. Bagi salam. Mudah. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Tapi saya bagi salam, Ustaz. Saya bagi salam pada orang saya kenal. Orang yang saya tak kenal, saya tak bagi salam. Sebab nanti orang kata saya nak cuba-cuba ke. Nak try nak try hati dia ke kan. Tu kadang-kadang salah faham juga. Kita tu beri salam pada semua. Cuma dalam keadaan fitnah. Contohnya, kita berdua dengan dia barangkali dalam suasana yang tak apa kena. Janganlah kita beri salam pada perempuan tu. Ya, baik. Tapi kalau sama lelaki apa salah kan? Assalamualaikum kan. Bagi salam je semua. Bagi je semua. Itu Ustaz, kalau ada sikit yang ramai kata saya seorang, saya bagi salam pada yang ramai ke ataupun saya tunggu yang ramai bagi salam? Yang sikit bagi pada yang ramai. Sebab apa? Dia pulang balik banyak. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi selalu kita buatlah host pengacara ni assalamualaikum semua. Betul. Sebab salam ni kita mendoakan salam sejahtera pada kamu semua, minta kamu sihat. Jadi orang balas balik, kamu pun sihat jugalah. Bayangkanlah kita beri salam pada seorang jawab. Kata beri salam pada 10 orang jawab doa. Itu jadi doa ke kita. Jadi ini mudah sangat salam. Baik. Kemudian selain pada salam, sallu billail wan nasu niyam. Semayanglah pada waktu malam dalam keadaan orang lain tidur. Kalau kita kata bukanlah waktu malam. Solat sunat contohnya. Perbanyakkan. Kalau kita rasa berat untuk bangun pada waktu malam untuk solat, kita buat siang tu. Siang tu macam cara nak buat solat tu dengan mudah, solat sunat. Baik. Kita pergi semayang di tempat semayang didirikan secara berjemaah. Di masjid lah. Di masjid. Sebab kalau kita semayang di rumah, percayalah Jilib. Kita semayang kat rumah ni, semayang fardu je. Kalau Zuhur 4 je, itu pun laju. Macam mana Ustaz tahu? Macam biasa buat. Macam biasa buat dah. Tak, macam Ustaz cakap kat saya je. Betul Ustaz. Kalau kat rumah ni. Kat rumah, betul. Dia lihat sikit. Kita buat apa yang wajib saja. Jarang sangat kita buat qabliyah dengan ba'diyah. Betul Ustaz. Tapi bila di masjid, kita tengok orang buat, kita bermotivasi untuk buat. Terinspirasi untuk buat. Nak balik tengok orang semayang lagi. Kita buat lagi. Sampai semayang asar pun terbuat juga. Ba'diyah. Lepas semayang asar pun buat juga. Terlajak tu. Maknanya, kata ulama, bukan bermaksud perbuatan tu riak. Tapi inilah keberkatan kita duduk dalam jemaah. Duduk dalam orang kelompok orang yang soleh, maka kita terasa nak buat apa orang lain baik walaupun kita tak baik mana. Kita memang tak baik mana boleh kan. Tapi kita tengok orang buat baik, nak buatlah. Sebab
keberkatan jemaah. 2 dah S. 2 S. Salam, solat sunat, solat malam kalau boleh. Baik. Yang ketiga S ni mudah sangat. Iaitu apa tu? Senyum. Senyum, masya-Allah. Dia ada senyum lah. Dia ada senyum, muka ada manis. Nabi ni tidak pernah dilihat wajahnya melainkan dalam keadaan senyum. Dia sentiasa, kata sahabat, tak pernah kami melihat wajah Nabi melainkan akan Nabi tu senyum. Allahu Akbar. Senyum ni manifestasi daripada keluhuran, kelembutan hati. Susah nak senyum kalau hati kita tengah berkarat dengan segala benda yang nak marah kat orang. Aku nak tumbuk juga dia ni kan. Takkan nak senyum kan? Dia akan datang dengan muka yang geram, nak marah. Oh, maksudnya Ustaz, kalau kita tengok muka orang tu sentiasa tersenyum, maksudnya hati dia tengah bergembira. Seolah-olah dia cuba melatih diri dia untuk buat baik. Sebab senyum tu satu kebaikan lah. Senyum kan sedekah. Ya, betul. Saya ingat dulu siapa punya hashtag Tok Abah kot. Senyumlah walaupun anda bersendirian. Macam mana? Mangkali lebih kurang macam tu. Lebih kurang gitulah. Maknanya senyum walaupun seorang-seorang kan, dengan nikmat Allah. Kita tak kata orang yang senyum seorang-seorang ni tak sihat dia. Tak. Dia senyum sebab ya Allah dah bau, alhamdulillah. Malam tadi doa, tiba-tiba dapat bagi ni. Masya-Allah. Dia senyum tanda terima kasih kepada Allah SWT. Oh, baik. 3 dah. 3 dah. Apa lagi S yang keempat? Saya pun lupa S yang keempat. Baik. Sedekah. Sedekah. Sedekah kan. Sedekah ni jangan sekali-kali kita biarkan dalam hidup kita ni sehari berlalu tanpa ada sedekah walaupun 1 sen. Sikit sangat 1 sen. Saya ingat apa tahu Ustaz? Saya selalu selalu pernah bersama dengan ustaz-ustaz lain selalu pesan. Di antara perkara yang sangat bila kita dah mati nanti, kita minta pada Allah nak bangun balik. Bukan nak solat, bukan nak apa semua, sebab nak sedekah. Fa-as-saddaqah. Apa diminta pada Allah? Fa-as-saddaqah, ya Allah, kembalikan semula aku ke dunia. Satu je aku nak buat. Fa-as-saddaqah, aku nak sedekah je. Siapa yang akan sebut ni? Pertamanya, orang yang tak pernah sedekah. Allah, ruginya kosong. Zero, tak ada token langsung. Akhirat esok tak ada pahala sebab apa? Tak sedekah. Satu. Yang keduanya, orang yang dah sedekah dah. Nak balik semula kat dunia, tolonglah balik. Lagi. Sebab nak tambah lagi. Sebab rasa rugi sikit sangat. Faham. Jadi, ini satu amalan yang dia bukan bergantung pada kuantiti, tapi kualiti. Kadang-kadang Nabi pernah sebut 1 dirham lebih baik daripada 1 dinar. Sahabat kata, macam mana kira gitu? Nabi kata, yalah 1 dirham akan lebih baik jika sekiranya seorang itu menyumbang, duitnya ada banyak itu je disumbang. 1 dirham tu. Berbanding dengan orang sumbang 1000 dinar, tapi duit dia kat rumah banyak lagi daripada tu. Maknanya kualiti sumbangan kita tu. Dan kualiti ni pula tidak semestinya full kuantiti tu. Contoh 100% tidak. Kadang-kadang kita bagi dengan berkualiti, harga duitnya RM10, duit kita banyak, tapi RM10 tu pada ketika itu memang kita ada itu nak makan. Duit lain tu tak ada pada ketika itu. Kita bagi juga. Dalam keadaan kita berpeluh daya kita bagi juga. Percayalah, yang kita rasa menggigil tangan, bergetar tubuh kita tu, sebenarnya yang menggigil, yang bergetar tu ialah Allah sedang mengikis sifat kedekut daripada diri kita, keluar bersama dengan duit sumbangan yang kita berikan. Dan Rasulullah SAW sendiri suka bersedekah. Cuba buat apa yang Nabi buat. Lagi Ustaz, ada S lagi yang lain? Buat masa ni itu dulu. Kalau tiba-tiba teringat. Boleh? Selawat, ya. Macam mana saya lupa? S yang kelima. Banyakkan selawat. Ada kisah yang Imam saya nak kongsi lah. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Ada masa lagi ke? Baik, sila. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ceritanya betul-betul memberi kesan bagi saya sendirilah. Baik. Apabila seorang lelaki ni dia tak suka selawat pada Nabi. Dia tak suka selawat pada Nabi. Maka ditakdirkan Allah yang tak suka selawat ni malam tu tidur bermimpi jumpa Nabi. Tak selawat. Lalu dalam mimpinya dia pun panggil, ya Rasulullah. Dia nampak Nabi. Nabi kata, siapa lihat aku dalam mimpi seolah-olah dia lihat aku dalam keadaan jaga. Allah. Syaitan tidak boleh menyerupai aku. Maka dia panggil, ya Rasulullah. Rasulullah tak menyahut. Dia panggil, ya Rasulullah, kali kedua. Tak menyahut juga. Kali ketiga tak menyahut juga. Dia pintas. Dia kejar, dia pintas Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah, saya panggil Rasulullah tak menyahut? Rasulullah kata, aku nak menyahut macam mana sebab aku tak kenal kamu. Lepas tu lelaki dia katalah, bukankah saya ni salah seorang daripada umat kamu? Takkan Rasulullah tak kenal saya? Benar, aku kenal umat aku. Tapi kenalnya aku pada umat aku bergantung kepada sejauh mana dia berselawat pada aku. Kamu tak pernah berselawat pada aku. Aku tak kenal. Allah. Sedih kawan tu, terjaga daripada mimpi. Ya Allah. Sekat tu je. Jadi apa yang dibuat pagi esok tu,
Dia rasa sedih sangat, dia amalkan setiap hari 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benarlah kita ni bila kita menyayangi seseorang, kita akan sentiasa menyebut dan kita akan sentiasa mengikut. Ya. Benda. Menyebut tu selawatlah salah satunya. Baik. Mengikut, dia cuba buat apa yang Nabi buat, cuba tinggal apa yang Nabi tinggalkan. Jadi dua ni kalau ada pada kita, masya-Allah, istilahnya macam selesailah urusan kita dengan Nabi kita tak. Ada satu kisah lah. Saya tak nak cerita pasal kisah yang selawat tu. Tadi baru cerita pasal selawat yang diamalkan 100 kali tadi. Baik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Talhah. Talhah bin Al-Barra. Cerita ni cerita rare. Cerita jarang dengar. Talhah ni dia anak muda zaman Nabi. Disebut sebagai gulam. Gulam ni maknanya budak. Budak lagi. Belumlah remaja. Kita kata dekat-dekat nak remaja lah. Gulam. Jadi dia ni satu ketika dia datang jumpa Rasulullah. Dia datang tu ialah budak kan. Dia datang, dia peluk tu, dia gesek-gesek badan dia kat Nabi. Gesek-gesek badan. Kemudian dia cium kaki Nabi. Cium kaki Nabi? Cium kaki, bukan cium tangan. Cium kaki. Masya Allah, kita tengok. Kalau kita lah ada budak macam tu, kita kata, ya Allah budak ini. Jadi Rasulullah pelik tengok, ya Allah budak ni. Masih gulam lagi tapi sayangnya dia kat Nabi. Dia peluk-peluk, gesek-gesek badan. Mak dia nak ambil berkat daripada tubuh Nabi tu. Kemudian lepas dia cium kaki Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suruhlah aku buat apa-apa hari ni. Aku tak akan engkar satu pun. Suruh. Macam tu. Maka, baik, Rasulullah kata, kali balik ke rumah, pergi bunuh ayah kamu. Nabi kata gitu. Pergi bunuh ayah kamu. Dia ni tak tanya, Rasulullah, kenapa suruh bunuh ayah? Tak tanya dah. Oh, rare ni. Dia tu cerita ni memang rare. Dia patah balik. Dia nak pergi bunuh ayah dia sungguh. Ya Allah. Lepas tu Rasulullah kata, Akbil. Rasulullah kata, patah balik. Apa nama Talhah maknanya kita? Patah balik ni apa Talhah? Pusing balik. Mana ataupun jap macam tu lebih kurang. Jap. Aku tidak diutuskan untuk memutuskan silaturahim. Maknanya kalau bunuh ayah tu dosa, tapi nak test. Jadi selepas daripada peristiwa ni, yang si Ghulam tadi ni, yang Talhah bin Al-Barra ni selalu datang jumpa Nabi. Sedangkan dia kampung ni bukan dekat dengan kota Madinah tu, jauh. Tapi datang jumpa Nabi, selalu main, dia datang ziarah Nabi. Nabi pun takjub dengan sebab ada anak muda, kanak-kanak yang macam tu. Ditakdirkan Allah, satu ketika Nabi tak nampak lagi Talhah ni main-main. Tak datang dah? Datang. Rasulullah pelik. Bila Rasulullah tanya kepada sahabat, rupanya dapat tahu si Talhah ini dah pun, kita kata remaja lah, remaja ni dah pun sakit tak datang. Jadi Rasulullah malam itu, Rasulullah dengar berita, Rasulullah keluar malam tu dalam keadaan asyita pada ketika itu. Musim sejuk yang bersangatan sejuk. Mungkin bulan 12, mungkin bulan 1. Sejuk sangat di kota Madinah pada ketika itu. Nabi pergi ziarah Talhah. Sampai di rumah Rasulullah tengok Talhah ni budak muda ni. Tengok Rasulullah berkata pada keluarga, tidak akan berlaku apa-apa kepada Talhah ni, melainkan sakit ini akan bawa kepada kematian. Nabi kata gitu. Allah. Maknanya bila Nabi sebut gitu sah dah. Jadi nanti bila sampai masanya Allah jemput Talhah, tolong beritahu pada aku sebab aku nak ajar dia syahadah, aku nak solatkan dia, aku nak uruskan jenazah dia. Rasulullah kata gitu. Mana special punya offer Nabi, aku akan uruskan semua. Maka Rasulullah pun balik malam tu. Rasulullah balik tu sampai di satu perkampungan, meninggal Talhah. Talhah ni sebelum meninggal dia sedar. Bila sedar, keluarga dia kata, tadi Rasulullah datang ziarah, tapi tak ceritalah tentang kematian tu. Tadi ada Rasulullah datang. Oh, maksudnya dia tak sedar? Dia tak sedar, dia pensar Rasulullah datang tu. Jadi dia kata, dia sangat rasa bukan, dia rasa terharu sebab Rasulullah datang. Jadi dia kata, nanti anda kata sampai masa saya mati, Allah jemput saya, dia tahu dia nak mati. Tolong jangan beritahu Rasulullah. Tolong jangan beritahu, dia kata. Sebab aku tak sanggup Rasulullah datang hanya nak ziarah aku, nak uruskan jenazah aku. Dan cuaca sejuk. Faham. Di kota Madinah banyak binatang bisa. Dan ada pula orang Yahudi cuba nak kenakan sesuatu pada Rasulullah. Jangan beritahu. Maka meninggallah Talhah ni, keluarga tak beritahu. Sehinggalah hari subuh esok baru dia beritahu pada Rasulullah. Rasulullah pun datang. Datang tu dah disemadikan semua dah. Rasulullah solat jenazah di atas kubur. Dan Rasulullah sebut dalam doanya, ya Allah, terimalah jasad Talhah ini dalam keadaan dia ketawa kepada kamu. Maknanya budak-budak
dan kamu ketawa padanya. Maksudnya, ya Allah, terimalah jasad Talhah ini dan keadaan dia suka sangat nak jumpa dengan kamu, ya Allah, dan kamu pun suka nak menerima dia. Maknanya Allah nak beritahu Nabi nak beritahu pada kita bahawa balasan terbaik bagi orang yang sayang kepada Allah, yang suka pada Nabi ni, sayang pada Allah, ialah Allah nak bagi syurga. Dapat syurga anak muda ni, ya Allah, tuan-tuan semua. Inilah sepatutnya kita semaikan dalam diri kita dan juga anak-anak kita, ya. Ustaz, mungkin kita boleh laburkan tirai kita malam dengan doa. Semoga kita juga dapat kiriman doa seperti Talha tu, Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna halawatal iman, Allahumma arzuqna halawatal iman, Allahumma arzuqna halawatal iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kemanisan iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk sentiasa mengingati-Mu, ya Allah, sentiasa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai sampai masanya saat nyawa kami diambil daripada jasad kami, roh kami dipisahkan daripada jasad kami, ya Allah, hendaklah Allah pada ketika itu, ya Allah, kami matikan kami dalam iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang saleh, yang layak yang layak untuk masuk ke syurga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.